Hujan mencurah-curah di cermin depan kereta ketika Aaron memandu di lebuh raya yang sunyi. Sebulan terakhir, dia mengejar legenda untuk saluran penyiasatan paranormalnya, tetapi ini berbeza. Rumah Mona Fandey bukan sekadar kisah. Ia adalah luka terbuka dalam sejarah Malaysia, tempat di mana bisikan ilmu hitam dan pengorbanan manusia masih bergema. Penduduk tempatan telah memberi amaran kepadanya, "Jangan pergi seorang diri." Rumah itu sudah dikutuk, tetapi Aaron bukan orang biasa. Skeptisisme adalah perisainya, dan kameranya adalah senjatanya. Jika ada sesuatu yang bersembunyi di rumah itu, dia akan merakamnya. Dia tiba tepat selepas tengah malam. Rumah itu berdiri di pinggir hutan, separuh ditelan oleh dedaunan yang menjalar. Rangka bangunannya berdiri mencabar, dinding yang hangus, bumbung yang runtuh, dan pokok-pokok tua yang mencengkamnya seperti jari. Udara tebal dengan bau tanah basah, dan sesuatu yang lain, bau besi dan reput yang menusuk hidung. Aaron menyesuaikan kameranya dan melangkah masuk. Perkara pertama yang dia perasan ialah keheningan yang tidak wajar. Tiada bunyi serangga, tiada desiran daun. Hanya tekanan sesuatu yang tidak kelihatan menekan kulitnya. Dia menggerakkan jarinya di sepanjang dinding yang terbakar, membayangkan ritual yang pernah berlaku di sini, nyanyian mantera, darah yang mengalir, dan kegilaan yang membuak-buak. Kemudian dia mendengarnya. Satu bisikan, perlahan, garau. Dia berpusing, mode penglihatan malam kameranya berkelip-kelip. Tiada apa-apa selain bayang-bayang yang memanjang di lantai. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Dia melangkah ke hadapan, menelan ketakutannya. Sisa tangga kayu yang runtuh menuju ke ruang bawah tanah, tempat yang telah dimeterai oleh pihak berkuasa selepas penangkapan Mona Fandey. Dia telah membaca laporan. Mayat ditemui di sini, dikuburkan dalam keadaan terpisah-pisah, daging mereka diukir dengan simbol-simbol kuasa. Papan kayu berkeriut di bawah berat badannya ketika dia turun. Semakin dalam dia pergi, semakin sejuk udara menjadi, tepu dengan sesuatu yang tidak kelihatan tetapi menghimpit. Dindingnya dipenuhi dengan tanda-tanda yang sudah pudar, simbol pengikatan, kawalan. Nafasnya semakin berat, kondensasi muncul di sinaran lampu suluhnya. Kemudian pintu itu berkeriut terbuka. Di dalam bilik itu, udara menjadi semakin berat. Dindingnya berdenyut seolah-olah bernafas. Dan di tengah-tengah bilik itu berdiri satu susuk tubuh. Jantung Aaron terhenti. Figur itu, dibalut dengan jubah merah upacara, wajahnya diselubungi kain gelap. Itu mustahil. Mona Fandey sudah lama mati. Tetapi bentuk di hadapannya bergoyang perlahan, kakinya hampir tidak menyentuh tanah, seolah-olah digantung oleh tali yang tidak kelihatan. Satu bisikan merayap melalui bilik itu. "Kau datang mencariku." Aaron terdorong ke belakang. Skrin kameranya berkelip-kelip, mengubah figur itu menjadi sesuatu yang mustahil. Anggota badannya memanjang terlalu lama, mulutnya terbuka luas menjadi kekosongan hitam. Kemudian ia menerkam. Kegelapan menelannya. Aaron tersedar dalam keheningan yang menyesakkan. Dia berada di luar, terbaring di atas rumput basah. Kameranya masih merakam, skrinnya retak tetapi masih berkelip dengan statik. Dia bangun dengan panik, tubuhnya sakit, pikirannya bercelaru. Rumah itu telah hilang. Di tempatnya kini hanya hutan yang tidak terusik. Tiada runtuhan, tiada dinding hangus, hanya pokok-pokok dan bayang-bayang. Dia kembali kepada kameranya, tangannya menggigil ketika dia memundurkan rakaman. Di saat-saat terakhir rakaman itu, dia melihat wajahnya sendiri. Matanya terbeliak, mulutnya bergerak dalam jeritan senyap, tetapi di belakangnya, tepat sebelum skrin menjadi statik, ada figur itu, memerhati, menunggu. Aaron lari, dia tidak berhenti sehingga berpuluh kilometer jauhnya, sehingga cahaya pertama fajar menembusi dedaunan. Dia berjanji tidak akan kembali, tidak akan berbicara tentang apa yang dilihatnya. Tetapi, walaupun ketika dia berbaring di katilnya, jauh dari tempat terkutuk itu, dia tahu kebenarannya. Sesetengah pintu, sekali dibuka, tidak akan pernah tertutup semula. Bertahun-tahun berlalu, Aaron masih dihantui, bukan hanya oleh ingatan, tetapi oleh sesuatu yang lebih buruk.
Setiap kali dia menutup matanya, dia melihat bayangan itu, lebih dekat dari sebelumnya. Skrin teleponnya kerap berkelip-kelip tanpa sebab. Bisikan halus muncul di ujung telinganya ketika dia bersendirian. Suatu malam, ketika dia sedang menyunting video di komputer riba, file lama dari malam itu tiba-tiba muncul di skrin. Ia tidak sepatutnya ada. Dia telah memadamnya bertahun-tahun dahulu. Dengan jari menggigil, dia membuka video itu. Rekaman menunjukkan dirinya di dalam rumah. Namun, dalam bayangan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelum ini. Aaron menahan nafas. Dalam kegelapan di belakangnya, bayang-bayang mula bergerak. Skrin menjadi hitam. Di belakangnya, pintu biliknya berkeriut terbuka.